Oh, hari ni smart oh. Maklumlah baru keluar mesyuarat. Smart lah kalau tak sabai juga. Biasalah orang kerja kerajaan kena ikut tie, kena pakai, name tag kena pakai. Bila kita bekerja, kita ada peraturan. Peraturan tu kita kena ikut. Akur. Jom kita pantun. Buah berangan masaknya merah. Buah keranji dalam perahu. Luka di tangan nampak berdarah. Luka di hati siapa yang tahu. Alah, kalau dah luka tu luka juga, tetap berdarah, tetap nampak juga kan. Betul tak? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam siri Alam dan Manusia. Saya amat berharap korang semua berada dalam keadaan sehat sejahtera, dan saya doakan korang sentiasa dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Bagi korang yang baru terjumpa channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih berbanyak kerana sudi menonton. Dan jangan lupa subscribe jika korang rasa channel saya ini berjaya menambat hati korang semua. Hari ini kita akan berkenalan dengan sejenis bendali yang sangat penting dalam tubuh kita, iaitu darah. Secara amnya, darah adalah tisu perantara yang terdapat dalam semua haiwan kelas tinggi yang berfungsi sebagai sistem pengangkutan dalam badan untuk mengangkut nutrien, gas dan hormon. Darah juga boleh diangkat sebagai panglima perang dalam badan, yang mana darah juga terlibat dalam sistem imunisasi untuk menentang segala jenis penyakit. Darah manusia adalah cecair tisu. Fungsi utamanya adalah untuk mengangkut oksigen yang diperlukan untuk hidup di seluruh tubuh. Darah juga memekalkan tisu dengan zat, menyingkirkan bahan kumuhan dan mengandungi pelbagai bahan imunisasi bertujuan mempertahankan badan dan jangkitan kuman. Itulah sebabnya saya cakap tadi, darah ni boleh diangkat sebagai panglima perang utama dalam diri kita sendiri. Warna merah darah ini berasal daripada hemoglobin. Hemoglobin merupakan protein di dalam sel darah merah yang bergabung dengan oksigen dan karbon dioksida untuk diangkut melalui sistem peredaran darah ke tisu-tisu dalam badan. Sebagai pengangkut utama oksigen, darah akan berwarna merah terang jika masih beroksigen dan berwarna merah tua jika tiada oksigen ataupun oksigen telah diserap oleh tubuh. Darah beredar dalam salur darah dan dikitarkan oleh jantung. Darah melalui paru-paru untuk dioksigenkan dan dikitar semula di seluruh tubuh oleh salur arteri. Darah mengedarkan oksigen ke seluruh badan melalui saluran halus yang dipanggil kapilari. Darah kemudian kembali ke jantung melalui vena. Darah juga mengangkut bahan kuman metabolik, dadah dan bahan kimia asing kepada hati untuk diuraikan dan kepada buah pinggang untuk disingkirkan sebagai air kencing. Jadi memang kita dapat lihatlah betapa pentingnya darah ini di dalam tubuh badan kita. Blood. 10 pints of life force, coursing through thousands of miles of arteries, veins, and capillaries. Those blood vessels carry blood to every other organ, keeping them functioning and thriving. Darah terdiri daripada beberapa jenis corpuscle yang membentuk 45% daripada bahagian darah. Apa yang terkandung dalam corpuscle ni? Kandungannya, yang pertama kita ada sel darah merah sekitar 99%, juga mengandungi hemoglobin dan mengedarkan oksigen.
Sel darah merah juga bertanggungjawab bagi sistem jenis darah. Kemudian yang kedua, platelet kandungannya lebih kurang 0.6 hingga 1%, iaitu bertanggungjawab untuk pembekuan darah. Ini pentingnya apabila kita terluka, darah itu akan membeku supaya darah yang lain tidak keluar begitu saja. Dan yang ketiga, sel darah putih, iaitu kandungannya lebih kurang 0.2%, merupakan sebahagian daripada sistem imunisasi dan bertugas untuk memusnahkan ejen jangkitan. Selebihnya 55% yang lain adalah plasma darah cecair kekuningan yang membentuk medium cecair darah. Plasma pada asasnya larutan air yang mengandungi albumin, bahan pembekuan darah, immunoglobulin ataupun antibodi, hormon, pelbagai jenis protein dan pelbagai jenis garam. Bila kita sebut garam, janganlah korang ingat pula garam kat dapur tu, ya, zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Keseluruhannya, plasma dan korpuskul membentuk cecair yang ciri alirannya unik dan bersesuaian dengan reka bentuk pembuluh darah. Itulah yang dikatakan sebagai komposisi darah. Blood is a body fluid in humans and other animals that delivers necessary substances such as nutrients and oxygen to the cells. In vertebrates, it is composed of blood cells suspended in blood plasma. The blood cells are mainly red blood cells, also called RBCs or erythrocytes, white blood cells, also called WBCs or leukocytes, and platelets. Plasma, which constitutes 55% of blood fluid, is mostly water, 92% by volume, and contains dissipated proteins, glucose, mineral ions, hormones, and carbon dioxide. All the blood cells families work together and maintain your body so that you are healthy and strong. Red blood cells transport oxygen to your body's organs and tissues. White blood cells help your body fight infections. Platelets are tiny molecules that stick up together and build a clot on bleeding wounds. Sebenarnya ada lebih kurang dalam 32 jenis sistem pengelasan jenis-jenis darah, tetapi yang terkenal dan mudah untuk digunakan pakai ialah sistem ABO. Jenis-jenis darah ataupun kumpulan darah manusia dikelaskan kepada 4 kumpulan yang berbeza, iaitu A, B, AB dan O. Sistem ABO ini diasaskan oleh Karl Landsteiner pada tahun 1901. Kemudian sistem ini dimurnikan lagi dengan sistem Rhesus yang diusahakan secara bersama dengan Alexander S. Wiener pada tahun 1937. Apa yang pentingnya sistem darah ABO ni? Kumpulan-kumpulan darah ini penting sewaktu transfusi darah. Transfusi ni apa? Pemindahan darah. Korang boleh tengok rajah ni. Bagi pesakit berdarah A, hanya boleh menerima darah jenis A dan O sahaja. Bagi pesakit berdarah B, hanya boleh menerima darah jenis B dan O sahaja. Bagi pesakit berdarah O, hanya boleh menerima darah jenis O sahaja. Bagi pesakit berdarah AB, pesakit boleh menerima semua jenis darah A, B, AB dan O. Berdasarkan rajah di atas ni, boleh disimpulkan bahawa pemilik darah O adalah penderma universal yang mana boleh menderma kepada semua jenis darah. Dan pesakit yang mempunyai darah AB adalah penerima universal yang mana boleh menerima semua jenis darah. Jika korang dah biasa derma darah, korang mesti tahu bahawasanya darah AB ni adalah darah yang paling sukar untuk ditemui pendermanya. Kiranya saya mengklasifikasikan orang yang berdarah AB ni sebagai darah orang kedekut, sebab susah sangat nak jumpa. Macam saya berdarah A positif.
Sebab dah banyak kali buat ujian darah, jadi saya tahulah. Saya sarankan juga anda, kalau anda dah tahu darah anda jenis A ke, B ke, O ke, AB ke, kalau buat ujian darah, ambil tahu A positif ke, A negatif ke. Ada juga baiknya, sebab itu adalah darah yang ada dalam badan kita. Tapi masalahnya ialah keperluan darah tu ada setiap hari. Setiap hari kita perlukan lebih kurang 2,000 beg darah. Dan ianya sebenarnya digunakan di banyak hospital ya, bagi merawat pesakit, untuk membantu pembedahan dan sebagainya. Jadi memang ada keperluan untuk masyarakat kita tampil mendema secara konsisten ya, dan berkala untuk memastikan bekalan darah ini sentiasa mencukupi. Dan ini sebenarnya merupakan tanggungjawab kita bersama ya. Tanggungjawab masyarakat, tanggungjawab Kementerian Kesihatan untuk memastikan bekalan darah mencukupi dan selamat. Terdapat beberapa jenis penyakit yang berpunca daripada darah. Yang pertama, anemia. Ianya adalah satu keadaan di mana terdapat kekurangan sel darah merah di dalam peredaran darah untuk membawa oksigen ke seluruh tisu badan. Anemia ni dipendekkan cerita kurang sel darah merah. Yang keduanya, leukemia. Ini ramai orang tahulah. Leukemia merupakan barah pada darah ataupun sumsum tulang dan bercirikan penggandaan luar biasa sel darah putih. Yang ketiga, myeloma. Ia juga adalah sejenis barah yang menyerang sumsum tulang dan merupakan salah satu kelainan darah yang mengurangi jumlah sel darah putih. Yang ini lawan kepada leukemia. Jadi leukemia darah putih melimpah-limpah banyaknya. Yang ni darah putih kurang daripada jumlah yang sepatutnya. Yang keempat, gangguan pembekuan darah. Satu keadaan di mana darah gagal membeku setelah terjadinya luka, menyebabkan pesakit boleh kehilangan darah yang banyak ataupun mengalami pendarahan yang lama. Agak bahayalah penyakit ni, darah tak boleh membeku. Yang kelima, malaria. Malaria adalah penyakit yang disebabkan parasit Plasmodium. Penyakit ini merebak melalui gigitan nyamuk Anopheles yang telah dijangkiti parasit ini. Apabila parasit ini masuk ke tubuh manusia, ia akan bergerak ke salur darah dan terus ke hati. Apa yang dibuat parasit ini apabila menjadi matang di dalam hati, masuk semula ke dalam sistem darah dan akhirnya membiak. Dalam tempoh 48 hingga ke 72 jam selepas dijangkiti, sel darah merah mula pecah dan mengeluarkan ataupun melepaskan lebih banyak parasit yang dikenali sebagai merozoites dan lebih banyak sel darah merah yang dijangkiti. Senang cerita, sel darah merah menjadi cacat apabila terkena parasit ini. Tadi saya ada cerita tentang derma darah. Jadi adalah baik juga kalau saya cerita tentang pusat darah negara sebagai maklumat tambahan. Perkhidmatan tabung darah di Malaysia telah dirintis oleh sekumpulan sukarelawan wanita Palang Merah British pada tahun 1955. Pada peringkat awalnya, perkhidmatan ini hanya dibuka pada hari Rabu jam 5 petang hingga 5.30 petang, bertempat di bangunan Hospital Umum di Kuala Lumpur. Bermula pada tahun 1975 pula, Pusat Perkhidmatan Darah telah memainkan peranan yang penting dalam penyeragaman peraturan, kerja, metodologi, region dan peralatan tabung darah di seluruh negara. Pada tahun 2002, bangunan baru Pusat Darah Negara telah dibina di Jalan Tun Razak. Pusat Darah Negara telah mendapat pengiktirafan akreditasi dari NATA
ataupun National Association of Testing Authorities Australia bagi piawaian ISO IEC 17025. Dengan pengiktirafan ini diharapkan penderma akan lebih yakin dengan perkhidmatan dan hasil darah yang dibekalkan dari aspek kualiti dan keselamatan. Secara jujurnya, disebabkan inilah saya mengaku secara peribadi derma darah tidak sesakit dahulu ataupun 15 tahun yang dulu. Saya sering menderma darah sekurang-kurangnya setahun sekali apabila ada peluang. Kerana apa? Tanggungjawab sosial kita terhadap masyarakat. Kita tak tahu kita darah jenis apa. Sekalipun kalau kita dah tahu darah kita darah jenis apa, Pusat Darah Negara memerlukan darah sentiasa untuk memastikan bekalan ke seluruh negara mencukupi. Adalah baik jika kita menderma darah, kita bantu orang hari ini, insya-Allah akan datang orang akan bantu kita nanti. Pada tahun 2020 ni memang kita lihat buat masa ni memang mencukupi. Tapi daripada trend tahun-tahun sebelumnya yang kita tahu ialah apabila dia musim perayaan ataupun cuti panjang, kita dapati jumlah mereka yang menderma darah berkurang. Tapi keperluan sama je. Jadi akan boleh jadi orang kata kekurangan bekalan darah. Dan memang kami akan ambil beberapa langkah untuk mengelakkan perkara tersebut terjadi. Contohnya kita buat banyak kempen derma darah bergerak, ya. Tapi kalau masyarakat tak tampil, walau bagaimana banyak pun kita adakan kempen derma darah bergerak, bekalan darah juga akan berkurangan. Jadi kita nak minta masyarakat untuk lebih peka tentang keperluan darah ni, yang mana semua orang mungkin jadi penerima juga satu hari, yang mana kita ambil tanggungjawab ni dan kita memastikan bekalan darah seluruh negara di mana saja pesakit tu berada, dia mendapat bekalan yang mencukupi dan selamat di mana saja. Berikut adalah beberapa fakta tentang darah. Sel darah merah mempunyai jangka hayat selama 100 hingga 120 hari. Terdapat kira-kira 5.2 juta sel darah merah dalam setiap mililiter padu darah. Sel darah merah dapat bergerak ke seluruh tubuh badan dalam masa 20 saat. Sel darah merah satu-satunya sel yang tidak mempunyai DNA. Senang ceritalah, DNA ni macam IC lah untuk sel. Tapi sel darah merah ni dia tak ada IC. Dia bukan pendatang tanpa izin padi. Dia pendatang dengan izin padi. Istilah baru. It accounts for 7 to 8% of human body weight. In liquid measure, it amounts to around 5 liters, over half of which is plasma. A newborn has about 1 cup of blood. People with type O blood are more attractive to mosquitoes. That means about 45% of the population is considered tastier than the rest. Cows have 800 possible blood types. Humans only have 4. Human blood has over 4,000 components. The most popular are the 4 we all know: red cells, white cells, plasma, and platelets. In the donations category, the Guinness World Records title holder is John W. Shepard. As of 2011, when he claimed the title, he donated 315 whole blood units. O-negative blood can be given to anybody. Unfortunately for them, they can only receive O-negative themselves. There are many types of blood donations. People can give whole blood or its separate components. Plasma, red blood cells, and platelets are 3 common variations. Kita sudah terbiasa dengan filem-filem daripada barat yang menceritakan tentang Dracula, vampire yang sibuk memburu manusia untuk menghisap darah. Kita kat Malaysia ada tak filem macam tu? Ada. Dracula ataupun vampire bukanlah budaya masyarakat majmuk kita di Malaysia. Kalau korang masih ingat filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Antara Dua Darjat, yang mengisahkan orang yang terlalu taksub dengan darah keturunan. Pengajaran penting untuk kita semua. Kamu selalu berbangga dengan darah keturunanmu. Kamu selalu berbangga dengan darah keturunanmu. Sekarang cobalah kamu bandingkan darahmu dengan darahku. Bandingkanlah darahmu dengan darahku.
Ada juga satu filem ni yang menyebut tentang darah dengan cukup simbolik sekali. Saya sangat suka tengok. Jadi mari kita saksikannya. Syarat-syarat peminangan yang diterima. 7 sulap kata semuanya. Pertama, air mata dara yang tidak berdarah. 7 tempayan banyaknya. Jawapannya, 7 tempayan air mata anak dara sunti. Kedua, pinang bukannya kahwin kerana tidak tua, merah darahnya. 7 tempayan banyaknya. Jawapannya, 7 tempayan air pinang muda. Ketiga, merangkak bebas di dataran. Darah juga kehendaknya. Sifatnya, 7 dulang banyaknya. Jawapannya, 7 dulang hati hama. Keempat, terbang bebas di udara. Darah juga kehendaknya. Sifatnya, 7 dulang banyaknya. Jawapannya, 7 dulang hati nyamuk. Kelima, darah putih rakyat untuk menambat darah kuning dari tapak ke tahta. Jawapannya, jambatan perak dari Melaka ke puncak Gunung Ledang. Keenam, darah merah rakyat untuk menambat darah kuning dari tapak ke tahta. Jawapannya, jambatan emas dari Melaka ke puncak Gunung Ledang. Ketujuh, darah seguntang tetap mengalir. Darah seguntang tetap mengalir. Badan bersilih menanti. Badan bersilih menanti. Sebatil. Sebatil. Jawapannya, darah putra beta. Dan ada satu lagi filem yang mengangkat darah sebagai satu perkara yang ajaib. Yang ini mungkin ramai orang tak tengok. Ramai orang tahu filem ni tapi tak pernah tengok daripada mula sampai habis. Jadi mari kita saksikan sedutan filem ini. Saya perintah pulang macam dulu. Selamang, jalankanlah hukuman hang. Saya reda mati serupa ini. Tapi sebelum saya mati, saya sumpah Pulau Langkawi ini jadi padang jarak, padang berkukur selama 7 keturunan. Saya tak mau. Binatang! Ini dia yang katakan diri yang seorang panglima. Pembunuh! Luar, apa pasal dah kaya putih? Saya pun ingat itu. Ramai yang mana tahu tu? Mana? Itu ya. Mari kita lihat tu. Mari. Ya Allah, mari kita. Darah putih. Ya Allah. Darah putih. Ada banyak pendapat mengenai darah putih ni. Ada mitos yang menyatakan darah putih ini berasal daripada malaikat. Dan ada juga yang menyatakan darah putih ini berasal daripada keturunan dewa-dewi kayangan. Kluster kayangan lah. Ada juga yang menyatakan darah putih ini juga ada kaitan di kalangan kerabat diraja. Sejauh mana kebenaran darah putih ini, hanya Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang maha mengetahui. Dengar sini. Sebelum sampai ajal kita, selagi itu kita tidak akan mati. Biar kita mandi peluk, jangan kita mandi darah. Kita telah lama bersedia. Kita akan menang. Ingat, setiap pertempuran, satu peluru, satu musuh. Faham? Faham? Faham! Sarjan, Tuan, siap sekarang.
Disebabkan kepentingan darah kepada kehidupan, darah dikaitkan dengan beberapa kepercayaan. Paling utama, darah berkait rapat dengan salah silah keluarga. Kerana darah ini penting, maka wujudlah peribahasa yang menyatakan hutang darah dibayar darah. Dan juga ini selaras dan ada dalam undang-undang Islam, iaitu hukum qisas. Darah melambangkan keturunan dan leluhur ataupun asal-usul seseorang. Namun adalah salah jika kita mengaku yang kita ini berketurunan yang bukan sepatutnya. Sebagai contoh, mungkin ada di kalangan kita ni anak angkat kepada kerabat diraja. Jadi adalah salah jika kita ni mengaku yang kita ni juga adalah kerabat diraja sedangkan kita ni orang kebanyakan. Itu tak apa lagi, ada ampun maaf lah. Ada juga yang mengaku diri itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu lagi salah. Jadi tak penting pun siapa kita, menjadi manusia yang baik dan berguna itu adalah lebih baik. Apalah maknanya darah jika hati sebusuk nanah? Betul tak? Jika anda suka video ini, jangan lupa tekan butang like. Jika anda ingin mengikuti video-video terkini daripada channel saya, jangan lupa tekan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share dan kongsikan video ini dengan rakan-rakan anda yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton. Jika ada ralat fakta ataupun salah info pada video ini, jangan lupa maklumkan pada ruangan komen di bawah ini. Itu saja untuk hari ini, sehingga kita berjumpa di siri alam dan manusia yang lain. Sekian, terima kasih.